Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Nazihah binti Hussein akan menyampaikan pembentangan saya di bawah bahagian B, Alam Sekitar Manusia, Bab 11, Aktiviti Ekonomi Primer. A. Huraikan langkah-langkah untuk memajukan sektor perhutanan di Malaysia. Yang pertama, meningkatkan teknologi, iaitu kerajaan perlu menambahkan lebih banyak keupayaan teknologi dalam negara. Sebagai contoh, teknologi penerbangan dan pengangkutan kayu balak dan sebagainya. Peningkatan teknologi juga membolehkan para pekerja mengangkat kayu balak dengan menggunakan helikopter di kawasan pedalaman seperti di Sarawak. Yang kedua, menyediakan latihan buruh, iaitu kerajaan perlu menyediakan lebih banyak pusat latihan dan khidmat, contohnya IKM, ILP, Giat Mara dan sebagainya. Pusat latihan ini dapat memberikan tunjuk ajar kepada para pelajar supaya para pelajar dapat menggunakan pelbagai teknologi moden. Dengan ini, ia dapat melahirkan ramai tenaga buruh yang berkualiti. Yang ketiga, meningkatkan kemudahan infrastruktur, iaitu kerajaan perlu meningkatkan pelbagai kemudahan infrastruktur untuk kemudahan para pemaju di kawasan pembalakan. Sebagai contoh, kemudahan jalan raya untuk para pemaju supaya mudah untuk membawa keluar kayu balak. Yang keempat, memajukan industri hiliran, iaitu sumber perhutanan membekalkan bahan mentah untuk membolehkan perkembangan industri hiliran seperti industri pembuatan perabot, kilang papan dan sebagainya yang bergantung sepenuhnya kepada sumber hutan sebagai bahan mentah. Kesannya, wujud kepelbagaian ekonomi dan rantaian ekonomi yang mempunyai nilai tambah. Yang kelima, menubuhkan agensi berkaitan, iaitu kerajaan mestilah menubuhkan agensi yang berkaitan seperti Jabatan Perhutanan dan Perhilitan. Agensi ini mestilah menjalankan rondaan, pemantauan, penyeliaan dan tangkapan terhadap aktiviti pencerobohan hutan demi menjaga kelestarian hutan. Para pesalah mestilah dikenakan hukuman penjara, denda, kompaun dan sebagainya. Dengan ini, kawasan hutan akan sentiasa terjaga dari pembalakan haram. Yang keenam, usaha memelihara sumber, iaitu kerajaan mestilah sentiasa berusaha dalam usaha memelihara sumber hutan di Malaysia. Sebagai contoh, kerajaan mestilah memelihara sumber hutan yang terdapat di kawasan tersebut, seperti air terjun, paya bakau dan sebagainya. Langkah ini dapat mengekalkan ekosistem, habitat dan kepelbagaian biologi daripada pupus. B. Huraikan kesan aktiviti pembalakan terhadap alam sekitar fizikal. Yang pertama, kemusnahan biodiversiti atau ekosistem hutan, iaitu kemusnahan biodiversiti disebabkan oleh penebangan pokok secara besar-besaran. Ini akan mengakibatkan haiwan kehilangan tempat tinggal mereka. Kesannya, mereka tidak dapat membiak kerana diancam oleh pemangsa. Ini akan mengakibatkan haiwan tersebut mengalami kepupusan. Yang kedua, peningkatan suhu setempat, iaitu peningkatan suhu berlaku disebabkan oleh ketiadaan pokok pelindung yang menghalang bahangan matahari dan lebihan gas karbon dioksida dalam atmosfera. Oleh itu, pengurangan kelembapan udara akan membebaskan wap-wap air ke udara melalui proses transpirasi. Ini akan menyebabkan udara sekitar menjadi kering serta cuaca menjadi panas. Yang ketiga, hakisan tanah, iaitu aktiviti pembalakan yang dilakukan secara berlebihan akan menyebabkan berlakunya hakisan tanah serta tanah runtuh. Ini disebabkan oleh permukaan tanah yang terdedah kepada hakisan air semasa hujan lebat. Hujan lebat akan menyebabkan larian air permukaan akan menghakis lapisan permukaan tanah kelodak. Lumpur akan masuk ke sungai. Ini akan menyebabkan sungai menjadi cetek keruh dan berlakunya banjir lumpur di kawasan rendah. Yang keempat, pencemaran air, iaitu
Aktiviti penebangan hutan untuk aktiviti pembalakan menyebabkan hakisan larian permukaan berlaku dan membawa masuk kelodak dan lumpur ke dalam sungai. Ini akan menyebabkan sungai menjadi cetek dan akan mengganggu ekosistem akuatik dan menyebabkan hidupan akuatik musnah. Yang kelima, pencemaran udara, iaitu pencemaran udara merujuk kepada kehadiran gas-gas tercemar seperti karbon dioksida, sulfur dioksida, karbon monoksida dan metana serta habuk dan debu dalam udara. Penyahutanan akan meningkatkan pencemaran udara. Kemusnahan hutan akan menyebabkan sesebuah kawasan kehilangan penapis dan perangkap semula jadi kepada bahan pencemaran khususnya debu dan habuk. Yang keenam, kemusnahan kawasan tadahan, iaitu aktiviti penebangan hutan untuk aktiviti pembalakan telah mengurangkan kadar susupan air ke dalam tanah dan menurunkan kadar air ke dalam tanah. Hal ini akan menjejaskan kawasan tadahan air dan bekalan air kepada sungai, tasik, kolam dan sebagainya. Kesannya, ia akan memberi kesan kepada keseimbangan hidrologi setempat.